Nyatakan maksud nasionalisme serta latar belakang peristiwa penentangan pemimpin tempatan. Nasionalisme bermaksud perasaan cinta akan negara dan bangsa, dan ia tidak terhad kepada pembebasan kuasa politik sahaja, tetapi juga pembebasan daripada cengkaman ekonomi dan pengaruh kebudayaan asing. Gerakan nasionalisme juga merupakan usaha masyarakat tempatan menentang apa sahaja bentuk tekanan atau penjajahan terhadap mereka oleh kuasa luar. Penentanan masyarakat tempatan didorong oleh hasrat untuk membebaskan negara mereka daripada kuasa penjajah. Antara pemimpin penentangan itu termasuklah jelaskan sebab-sebab penentangan pemimpin tempatan terhadap British. Penentangan terhadap British ia adalah disebabkan dasar penaklukan British terhadap negeri-negeri Melayu. Dasar tersebut bertujuan untuk mengukuhkan kedudukan politik. Dengan itu, tanah jajahannya menjadi luas. Contohnya, Nanning dipaksa menjadi tanah jajahan British dan dikehendaki membayar ufti. Penghulu Dol Said menentang kehendak British dan hal ini menyebabkan berlakunya peperangan. British juga ditentang kerana mereka ingin menguasai sumber ekonomi tempatan. Mereka menguasai sumber ekonomi melalui perjanjian dengan pemimpin tempatan. Menerusi perjanjian ini, saudagar dari negeri-negeri selat dibenarkan menjalankan pelombongan dan perdagangan biji timah. Hal ini menimbulkan kemarahan penduduk tempatan. Selain itu, ia juga berlaku kerana British telah memaksa pentadbiran barat. British telah memperkenalkan sistem cukai, undang-undang dan peraturan tanah. Contohnya, di Terengganu, British telah menetapkan setiap tanah yang hendak dibuka oleh penduduk tempatan mesti mendapat keizinan mereka dan dikenakan cukai tanah. Peraturan ini sangat bertentangan dengan amalan tradisi masyarakat tempatan. Penentangan juga berlaku kerana campur tangan British dalam adat resam tempatan. British memaksa mereka menerima nilai-nilai British yang bertentangan dengan amalan budaya masyarakat tempatan. Sebagai contoh, di Perak, J.W.W. Birch telah melarang amalan menggunakan orang suruhan. Tindakan beliau itu ditentang oleh pemimpin dan masyarakat tempatan. Penentangan oleh penghulu Dol Said berlaku antara tahun 1831 dan 1833. Beliau tidak bersetuju dengan tindakan British meletakkan Nanning sebagai jajahan takluknya. Dol Said ingin mengantar 1/10 hasilnya sebagai ufti kepada British di Melaka. British menghantar tentera untuk menakluki Nanning pada tahun 1831. Pasukan British ditentang oleh penghulu Dol Said. Penghulu Dol Said yang dibantu oleh penghulu Rembau, penghulu Remai, Datuk Kelana Sungai Ujong dan penghulu Gemenceh telah berjaya mengalahkan tentera British. British menyerang Nanning sekali lagi pada tahun 1832. Pada kali ini, penghulu Dol Said tidak dibantu oleh sesiapa pun. Penghulu Dol Said mengalami kekalahan dan penghulu Dol Said terpaksa menyerah diri dan dibawa ke Melaka. Cerita Rentap. James Brooke juga berusaha menghapuskan orang Iban di Sungai Sekerang, menganggap orang Iban di Sungai Sekerang sebagai lanun. Rentap telah menyerang kubu James Brooke di Nanga Sekerang bagi menghalang kezaliman itu. Rentap berjaya menghalau James Brooke. Tentera James Brooke telah bertindak balas dengan membakar kampung Rentap. Rentap dan pengikutnya berundur ke Bukit Sadok. Mereka diserang sekali lagi oleh tentera James Brooke. Tentera James Brooke berjaya mengalahkan Rentap pada tahun 1861. Rentap terpaksa berundur ke hulu Sungai Antabai dan serangannya semakin lemah. Cerita Tok Janggut. Tok Janggut membantah pelaksanaan sistem penasihat di Kelantan. Tok Janggut juga membantah pelaksanaan sistem cukai ke atas penduduk tempatan. Beliau enggan membayar cukai. Namun, bantahan Tok Janggut tidak dilayan oleh pegawai daerah Pasir Putih. Pihak polis diarah supaya menangkap Tok Janggut tetapi gagal. Pada tahun 1915, Tok Janggut, Engku Besar Jeram, Tuan Ahmad, Penghulu Adam, Haji Said dan Syekh Ishak telah menyerang Pasir Putih dan mendudukinya. Mereka membentuk kerajaan dengan Engku Besar Jeram sebagai raja,
Tok Janggut Perdana Menteri dan Cik Ishak sebagai pegawai daerah. British membawa masuk pasukan tentera dari negeri Selat dan membuat serangan ke atas Kampung Sari. Tok Janggut terkorban dalam serangan itu, mayatnya diarak ke seluruh pekan Kota Baru. This is so sad. Alexa, play Despacito. Cerita Haji Abdul Rahman Limbong. Haji Abdul Rahman Limbong membantah sistem cukai dan undang-undang tanah yang diperkenalkan oleh British. Pada bulan Julai dan Ogos 1922, Haji Abdul Rahman Limbong mengetuai penduduk kampung membuka tanah di Kuala Telemong tanpa menghiraukan peraturan tanah. Pada bulan 1925 Mei, beliau sekali lagi berkumpul dan membuka tanah Tengku Nik Maimunah, tetapi dapat disuraikan oleh British. Kemarahan kepada British menyebabkan penduduk tempatan melancarkan serangan bersenjata pada 1928. Mereka berjaya menduduki bangunan kerajaan di Kuala Berang. Penduduk Kuala Telemong juga bersiap sedia menunggu arahan untuk menentang British. Dengan menggunakan nama Sultan, British menghantar pembesar dan berjaya menawan semula Kuala Berang. Sepasukan polis menyerang Kuala Telemong dan berjaya menangkap Haji Abdul Rahman Limbong dan dibawa negeri ke Mekah. Datuk Bahaman menentang undang-undang British yang bertentangan dengan adat resam tempatan. Contohnya, sistem kehakiman, pemungutan hasil tanah, sistem cukai dan penubuhan pasukan polis luar. Ini adalah kerana undang-undang tersebut telah menghakiskan kuasanya sebagai orang kaya setia perkasa pahlawan sebantan. Datuk Bahaman, Tok Gajah dan Imam Rasul bersatu menentang British. Pada tahun 1890, Datuk Bahaman menentang pembinaan balai polis di Lubuk Terua. British telah menangkap anak buah Datuk Bahaman. Pada tahun 1892, Datuk Bahaman menyerang British dan berjaya menawan balai polis Lubuk Terua. Beliau juga menyerang dan menguasai Kuala Tembeling dan Jeram Ampai. Datuk Bahaman diserang oleh British dan beliau berundur ke Kelantan. Datuk Bahaman mendapat perlindungan daripada pembesar Kelantan dan Terengganu. Datuk Bahaman menetap di hulu Kelantan manakala Tok Gajah menetap di hulu Terengganu. Datuk Bahaman ke Bangkok dan diberi perlindungan politik oleh Raja Chulalongkorn. Beliau menetap di Chiang Mai dan diberi wang sara hidup 1,000 baht. Langkah British untuk menangani penentangan pemimpin tempatan. Terdapat pelbagai cara, antaranya melalui peperangan. British menghantar Kapten Wiley yang berusaha untuk menawan tabuh terletak di dalam daerah Nanning untuk memerangi Dor Said. Penggunaan nama Sultan. British menggunakan nama Sultan untuk menangkap Datuk Bahaman melalui tipu helah. SPUB menawarkan pelan damai kepada Mat Saleh iaitu menyerahkan tabunan kepadanya, namun SPUB mungkir janji. Melalui perjanjian, Datuk Maharaja rela tanda tangan perjanjian Pangkor melalui siksaan dan hukuman bunuh. Contohnya, pihak British telah menjatuhkan hukuman mati ke atas Datuk Maharaja Lela, Datuk Sago, Seputum, Pandak Lam dan Pandak Induk. Here we go. Tindakan British terhadap pemimpin tempatan adalah tidak wajar kerana mereka bukan pemberontak. Pembesar dilantik secara sah sebagai pembesar oleh Sultan di setiap negeri. Contohnya, Datuk Bahaman yang dilantik sebagai orang kaya setia perkasa pahlawan. Pemimpin tempatan bertanggungjawab mempertahankan adat dan warisan negara. Contohnya, Datuk Maharaja Lela di Perak yang menolak campur tangan British dan adat resam dan hal ehwal tempatan kerana JWW Birch tidak tahu bahasa Melayu. British tidak ada hak untuk campur tangan dalam urusan pentadbiran atau menduduki kawasan pemimpin tempatan. Contohnya, British campur tangan dalam pentadbiran Dor Said dengan mengarahkan Nanning untuk menghantar 1/10 hasilnya sebagai ufti kepada negeri Melaka. Perbuatan British dalam menyeksa pembesar adalah tidak berperi kemanusiaan serta dianggap zalim. Contohnya, mayat Tok Janggut yang terkorban dalam serangan British diarak ke seluruh pekan Kota Baru sebelum digantung di pasar di dalam keadaan kepala di bawah dan kaki ke atas sebagai amaran kepada masyarakat setempat. Akhir sekali, British ambil alih atas dasar paksaan. Contohnya, James Brooke cuba menguasai Sarawak dengan bertindak hapuskan orang Iban di Sungai Serang yang dianggap sebagai lanun. Apakah cabaran yang dihadapi untuk memperkasakan semangat nasionalisme serta cadangan mengatasi cabaran? Cabaran pertama yang dihadapi merupakan masyarakat tidak kuasai tentang sejarah bangsa dan cadangan untuk menghadapi
masalah ini ialah dengan mewajibkan mata pelajaran sejarah dalam sistem pendidikan negara. Cabaran kedua ialah masyarakat yang berbilang bangsa. Contohnya, Malaysia mempunyai 3 suku kaum utama yang besar serta etnik Sabah dan Sarawak. Cadangan untuk menangani cabaran tersebut merupakan menghayati rukun negara dan pemimpin mewakilkan rukun negara. Cabaran yang terakhir merupakan pengaruh budaya luar. Hal ini kerana budaya LGBT, K-pop, punk dan black metal bukan sahaja menjadi gaya hidup mereka tetapi juga telah mengakis nilai-nilai tradisi masyarakat Timur. Cadangan untuk menanganinya ialah untuk menerapkan nilai-nilai tradisi masyarakat Timur sejak mereka kecil lagi supaya ia sukar terhakis di dalam masyarakat kita. Kepentingan pengamalan semangat nasionalisme adalah untuk menghasilkan perasaan cinta akan negara. Selain itu, untuk mewujudkan kerjasama antara kaum, betulan ansur antara satu sama lain dan pemuafakan antara pemimpin. Iktibar yang diperoleh daripada tajuk kajian, kita hendaklah berakhlak mulia antara satu sama lain. Kita hendaklah berlaku adil terhadap orang lain, bijaksana melalui cabaran, sanggup korban untuk mereka. Kesimpulannya, pengetahuan yang saya telah peroleh ialah semangat nasionalisme merupakan satu aspek yang penting untuk mempertahankan negara kita dari negara luar. Saya telah menerima nilai murni iaitu kita perlu menghormati hak asasi antara satu sama lain. Unsur patriotisme yang saya telah peroleh ialah kita, walaupun berbeza dari pelbagai segi, kami tetap masyarakat negara Malaysia dan hendaklah bersifat patriotik. Harapan saya untuk masyarakat dan negara ialah untuk masa hadapan Malaysia yang lebih cemerlang, gemilang dan terbilang seperti Malaysia memenangi Perang Dunia Ketiga. No.